Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Polis rakam keterangan Cikgu Bat Muhammad Zahid Mat Arif. Polis mengesahkan pihaknya merakam keterangan Cikgu Bat atau lebih dikenali Cikgu Bat dan bekas Setiausaha Politik Tun Mahathir Muhammad Zahid Mat Arif di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Pengarah Jabatan Siasatan Muhammad Zahid siasatan kedua individu berkenaan telah dijalankan di bawah 112 Tata Jana Kenaya. Kedua-dua individu ini dirakam keterangan berhubung kenyataan yang mempersoalkan isu pemberian kereta oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dibawa naik di media sosial. Sesi percakapan itu berkenan dijalankan 11 pagi oleh unit siasatan terkelas. Cuma tuan-tuan, kita pelik kan? Kenapa dia, terutama Cikgu Bat ni kan, sangat berani. Seolah-olah dia ni macam, yelah, orang yang, satu, saya tak faham kenapa dia tak kena tahan reman lah. Itu satu pertama. Yang kedua, bagaimana dia ada keberanian saman fitnah dia saja yang saya tahu saja tuan-tuan. At least ada 4 saman fitnah yang saya tahu. Yang saya tak tahu tak ada lagi lah. Yang saya tahu saman fitnah at least ada 4. Yang jenayah at least kalau masuk ini mungkin 3-4. So kenapa dia ada keberanian itu? Keberanian ini dia ada sebab tugas dia adalah tabur fitnah. Tugas dia adalah tabur fitnah, tugas dia cipta persepsi, tugas dia adalah create that unrestness. Kena create ketidakstabilan itu. Now, that's not the point. Semua orang berani buat macam tu, tetapi disebabkan ada undang tak ramai yang berani buat. Tapi kenapa dia berani buat? Sebab itu saya rasa, ini sangkaan saya sajalah. Saya tak berani nak tuduh. Sangkaan saya. Bahawa if anything happen to him, dia akan dapat sesuatu yang besar sebenarnya. If anything happen to him, masuk penjara ke, be it dia kena bayar saman ke, all covered. Semua itu covered. Ada orang yang cover dia. Ingat tak tuan-tuan, Papa Gomo pernah kalah saman dengan Anwar Ibrahim 900,000. Ada orang bayarkan 900,000 tu. Dia berani fitnah sebab dia tahu ada orang sanggup bayarkan. Yang penting fitnah dulu. Benda ni yang kita tak berani nak buat tuan-tuan. Sebab kita tak ada orang backup. Saya bayar lawyer pun, yalah tuan-tuan punya derma hari tu membantulah kan. Tapi lain daripada itu tak ada. Kalau saya masuk dalam nanti, that's it lah. Tak ada apa lah. Tak ada siapa yang akan backup kita. Takkan ada orang yang nak bantu keluarga kita. Tak ada. But tak apalah. That's not the point. Tapi bagi saya, even kalau dia masuk ke dalam sekalipun, saya percaya akan ada orang, bukan setakat orang akan bantu keluarga dia, bukan ada dana bantu keluarga dia, malah kalau dia keluar nanti akan ada dana menunggu dia dengan jumlah yang banyak. Sebab itu dia tak takut. I believe that's what happened. Sebab itu dia tak pernah takut. Berapa juta nak bayar? Mungkin backup dia puluhan juta. Mungkin dia dapat puluhan juta kalau dia berjaya, katalah dia masuk lock up, dia keluar. Puluhan juta mungkin menunggu dia. And that's why dia tak takut pun. Sebar fitnah. Modus operandi mudah. Yang penting kita tembak je dulu. Tembak. 10 kita tembak, 9 kita kena saman, akan ada backup. Dekat parlimen, geng-geng ni, dia menembak, dia tak risau sebab dalam parlimen tak boleh kena saman. Sebab itu dia tak berani ulang benda tu kat luar. Hari ini, kenyataan daripada seorang MP Hulu Terengganu juga, saya pun menyatakan, Perdana Menteri rasuah, disuruh tarik balik, dia tarik balik. Tapi dia sebut rasuah tu dah keluar dalam handset, dah keluar dalam live. Rakyat dah dengar Perdana Menteri rasuah. Sebut tu dulu, main sentimen tu. Lepas tu minta maaf. Lepas tu tarik balik. Of course MP tak berani ulang di luar sebab nanti reputasi dia dan juga dia akan hilang kerusi. Tapi Cikgu Bat dia tak ada apa yang dia rugi. Malah dia akan gain, dia akan ada untungnya kat situ. Mustahil tuan-tuan, keberanian dia itu tabur fitnah, dia tak ada backup. Now, dia kata itu kritikan bukan fitnah. Ya ke? Kalau kritikan bukan fitnah, kenapa dia kalah saman fitnah? Kenapa dia kalah?
saman fitnah. Baik, tak apa. Kita akan tengok nanti. Ataupun tengah saman fitnah sekarang ni. Dalam masa yang sama, dia sebut tadi Zahid Ma'arif. Saya terfikir, dia masa tu dia buat live dengan Zahid Ma'arif. Live ke video ke. Bukankah Zahid Ma'arif ni yang terima 2 juta sebagai tanda terima kasih dalam kes Isa Samad? Ni berita tahun 2020. Zahid Arif diberi 2 juta sebagai tanda terima kasih saksi. Mahkamah Tinggi hari ini dia beritahu bahawa bekas pegawai khas Tan Sri Muhammad Isa Samad, Muhammad Zahid Arif telah diberi 2 juta sebagai terima kasih kerana menjadi penghubung dalam usaha penjualan Merdeka Palace di Kuching, Sarawak. Kan? Muhammad ni kan? Lepas tu dia lompat, dia ikut pula Mahathir. Sekarang dengarnya dia ikut Mahathir juga kot. Jadi saya terfikir, kalau Mamat ni, lepas tu dia jadi setiausaha politik Mahathir, dan Cikgu Bat tabur fitnah, dia pun ada kat situ. Adakah dana mereka tu datang daripada? Tanda soalan tu kan. Besar tanda soalan tu. Datang daripada mana? Saya kata, kalau setakat 10,000, 20,000 bukan main dia. Rasanya makan juta ni tuan-tuan. Ni juta ni. Mungkin puluh juta. Tuan-tuan rasa daripada mana? Kalau tiba-tiba Zahid Ma'arif, bekas setiausaha politik Tun Mahathir, buat live sekali ataupun buat video tu sekali dengan siapa tuan-tuan? Dengan Cikgu Bat. So dana tu datang daripada mana? Fitnah, minta maaf, repeat. Fitnah, minta maaf, repeat. Itu permainan dia orang. Tapi yang penting fitnah dulu. Dan wala-on percaya. Menarik kan? Menarik. Dan terakhir tuan-tuan, kes yang sama, ini Merdeka Palace Sarawak yang ada orang kata berantu tu. Salam Isa Samad tak bermaksud wang. Mahkamah Rayuan memutuskan tiada bukti boleh dipercayai menunjukkan terdapat kod perkataan salam antara bekas pengurusi Felda Muhammad Isa Samad dengan bekas pegawai khasnya Muhammad Zahid Ma'arif. Semasa berbicara Mahkamah Tinggi, Muhammad Zahid yang merupakan saksi ke-21 memberitahu hakim bahawa perkataan digunakan salam daripada Muhammad Isa merupakan permintaan untuk dana. Bagaimanapun, hari ini panel 3 hakim yang diputuskan Datuk Wazir Alam Maidin Merah yang membebaskan Muhammad Isa daripada ke-9 pertuduhan rasuah berkata tiada bukti boleh dipercayai menunjukkan terdapat kefahaman antara perayu dan Muhammad Zahid untuk menggunakan kod perkataan itu. Semasa pemeriksaan balas, Muhammad Zahid memberi bukti bercanggah. Muhammad Zahid menyatakan perayu memberi salam sebelum step standarisasi. Muhammad Zahid kemudian bersetuju perayu tidak memberi salam sebagai isyarat sebelum step standarisasi. Beliau kemudian menyatakan walaupun menyampaikan salam adalah satu corak, ia tidak dimasukkan dalam kenyataan saksi. So, on technicality, pembuktian saksi utama Zahid itulah, kan? Zahid Ma'arif tadi tu, bahawa dia yang, saya tak tahu kalau ini Zahid yang sama, minta maaf lah kalau ini Zahid yang lain kan. Bahawa pembuktian tak boleh nak dibuktikan. Sebab number one, tak ada berlaku transaksi. Dia tak dapat buktikan berlaku transaksi. Hanya berdasarkan kata Ma'arif tadi, salam. Itu saja. Sebab itu tuan-tuan, bagi saya sekarang ini is important, terutama badan-badan penyiasat ni, kalau dalam membuat siasatan, jangan terburu-buru untuk nak mendakwa. Saya kagum dengan polis yang mengambil keterangan saya tempoh hari lah. Dia punya siasatan ni sangat teliti. Yang mengambil keterangan yang pasal langkah Dubai itu sangat teliti. Very, very meticulous. So itu bagi saya cara yang betul sebenarnya. So that you can close all the loopholes. Macam juga kes Zahid lah. Tak dikatakan bahawa kita tak boleh kata dia tak melakukan rasuah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh tie the evidence untuk mengatakan dia melakukan rasuah. So akhirnya, dia didapati tidak bersalah sebab mahkamah melihat kepada bukti. Mahkamah tak boleh memutuskan hanya berdasarkan kepada sangkaan-sangkaan. Sebab itu, pendakwa raya kena membuktikan bahawa terdapat aktus serius perbuatan, mens rea, niat, kan, beyond reasonable doubt, melangkaui keraguan munasabah. Dia bukannya sangkaan-sangkaan, bukan. Dia kena di atas sangkaan. Salam, kan biasa kita WhatsApp kan, salam. So dia kata, oh salam tu bermaksud bagi duit. Tapi kadang-kadang ada tak bagi salam pun dia bagi duit juga, dia kata. So dia bercanggah. So akhirnya disebabkan pencanggahan tersebut, bukti tak boleh nak disertakan,
maka dia didapati tidak bersalah. Itulah dia. Okey, tuan-tuan. Habis kat situ.